Okey, salam geng. Jadi kita dah belajar kaedah penghapusan. Kita dah belajar kaedah penggantian. Jadi kali ini dalam video ini cikgu nak kongsi sedikit mengenai jenis-jenis penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, nota ini yang kamu nampak ni cikgu ambil dalam buku teks. Jadi sebenarnya ada 3 jenis penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Yang pertama, kita panggil dia sebagai satu penyelesaian. Maksudnya satah-satah bersilang hanya pada satu titik sahaja. Yang kedua, jenis yang kedua, penyelesaian tak terhingga, yang mana satah-satah bersilang pada satu garis lurus. Dan yang ketiga ialah tiada penyelesaian. Maksudnya satah-satah tidak bersilang pada mana-mana titik. Okey. Kalau kamu tengok nota ni, mungkin kamu tak berapa faham. Mungkin kamu, apa benda ni ya? Okey, tak apa. Cikgu akan bagi contoh soalan, dan dalam soalan ini kita akan tengok apa beza antara ketiga-tiga jenis penyelesaian sistem persamaan ini. Okey, jom. Baik, kita tengok contoh soalan yang pertama. Soalan ini cikgu ambil daripada buku teks di muka surat 75. Okey, soalan dia, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Jadi dia tak bagi tahu kita, dia tak suruh kita pakai kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Maksudnya kat sini kita boleh pilih mana-mana kaedah yang kita rasa senang nak guna. Jadi untuk soalan ini, katakan cikgu nak pilih kaedah penggantian. Okey, first macam biasa kita bagi dia nombor. Okey, besarkan sikit. Kemudian kita pilih mana-mana persamaan yang mempunyai huruf yang single dan persamaan itu mudah. Sekilas pandang kalau kita tengok, persamaan 3 ni mudah, betul tak? Okey. Dan juga kita tahu bahawa persamaan 3 ni nanti kita akan ganti ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Sebab kita dah pilih persamaan 3. Cumanya persamaan 3 ni kita kena ubah dia jadi macam ni. Kita jadikan Y itu sebagai subjek ataupun perkara rumus. Maksudnya persamaan 3 ni akan jadi Y sama dengan negatif 3 tambah 5Z. Ini adalah persamaan yang keempat. Okey. Seterusnya, kita tahu kita akan ganti persamaan 4 yang asalnya persamaan 3, kita ganti ke dalam persamaan 1. Maksudnya yang ini kita ganti ke dalam ini. Okey, mari kita ganti. Dia akan jadi macam ni. X tolak negatif 3 tambah 5Z tambah 3Z sama dengan 3. Kita buka kurungan, dia akan jadi X negatif jadi positif 3. Okey, negatif jadi positif 3. Negatif dengan positif akan jadi negatif 5Z tambah 3Z sama dengan 3. Kita selesaikan yang mana boleh diselesaikan. Yang ni dia akan jadi X tambah 3 tolak 2Z sama dengan 3. So kita pindah yang ini ke sebelah kanan sebab kita nak jadikan X tu sebagai subjek atau perkara rumus. Dia akan jadi macam ni lah. X sama dengan 3 tolak 3 tambah 2Z. Dia akan jadi
3 tolak 3 sama dengan sifar. Ini akan jadi 2Z. Ini akan jadi persamaan yang ke 6. Okey. Kita ganti pula persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Okey, sekejap Dia akan jadi macam ni. Negatif 2x tambah 2 negatif 3 tambah 5z tolak 6z sama dengan 6. Kita buka kurungan. Negatif 2x. Okey. 2 darab negatif 3 dia akan jadi negatif 6. 2 darab positif 5z dia akan jadi positif 10z tolak 6z sama dengan 6. Kita selesaikan yang mana boleh diselesaikan. Yang ini kita boleh selesaikan. Dia akan jadi negatif 2x tolak 6 tambah 4z sama dengan 6. Kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan. Jadi dia akan jadi macam ni. 6 tambah 6 tolak 4z. Negatif 2x sama dengan 12 tolak 4z. Okay, sambung sebelah. Kita nak x sahaja dekat sebelah kiri. Negatif 2 ni kita tak nak. Kita kena pindah ke sebelah kanan. Bila kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bahagi. Ataupun kita boleh tulis macam ni. So negatif 12 bagi negatif 2 jadi negatif 6. Negatif 4z bagi negatif 2 akan jadi positif 2z. Ini adalah persamaan yang ke 6. Silaplah tadi. Ini persamaan kelima, sorry . Okey, ini persamaan yang kelima. Terskip. Okey, tak apa. Jadi kita kumpulkan persamaan 5 dan 6 ni. Yang ini dan yang ini dekat sini. 2z sama dengan negatif 6 tambah 2z. Yang ini cikgu letak kat sini. Yang ini cikgu pindah dari sini. So cikgu letak sebelah menyebelah. Okey. Lepas tu buat apa? Okey, kita pindahkan dia dalam kumpulan masing-masing. Maksudnya cikgu pindah 2z ini ke sebelah kiri. Sebab dia geng-geng ataupun kumpulan yang mempunyai huruf. Okey. 2z tolak 2z sama dengan negatif 6. Okey, 2z tolak 2z jadi apa? Sifar lah kan, betul tak? Okey. Ini sama dengan negatif 6. Okey. Cuba kamu tengok ni. Sifar sama dengan negatif 6. Dalam matematik, pernyataan ini ialah salah. Sifar tak sama dengan negatif 6. Betul tak? Jadi, kita boleh cakap bahawa sistem persamaan linear ini tidak mempunyai
penyelesaian. Kalau dalam nota tadi, soalan ini tergolong dalam jenis yang ketiga. Okey. Kita tengok pula contoh yang lain. Baik, kita terus ke contoh yang kedua. Okey, contoh ini cikgu ambil dari buku teks muka surat 76. Okey. Soalan ini lebih kurang macam tadi sebab dia tak minta kita pakai mana-mana kaedah. Jadi kita boleh pilih mana-mana kaedah, sama ada kita nak pakai kaedah penghapusan atau penggantian. Katakan cikgu nak pakai kaedah penggantian. Okey. Macam biasa, first kali benda yang kita kena buat, kita bagi dia nombor. Okey. Kalau kita tengok tiga persamaan ini memang tak ada huruf single, betul tak? Dan semua persamaan pun memang agak panjang dan rumit. Memang ada jenis soalan macam ni So jangan terkejut lah. Okey, katakan cikgu nak pilih yang ni lah. Cikgu nak pilih persamaan yang 3 ni. Kita ambil yang ini. Dan kita nak buat Z ini sebagai subjek ataupun perkara rumus. Okey, tak apa. Apabila kita pilih persamaan 3, maksudnya kita akan gantikan persamaan 3 ini ke dalam persamaan 1 dan juga persamaan 2. Okey, sebelum tu kita tahu kita kena ubah persamaan 3 ni supaya Z itu jadi perkara rumus atau subjek. Okey, jadi yang ini cikgu pindah ke sebelah kanan dulu. Dia akan jadi macam ni. 2Z negatif 19 tambah 17Y tambah 14X. So 2 yang ni kita pindah ke sebelah kanan. Ke mana? Dia akan ke bawah. Dia akan jadi per. Macam tu. Z pula. Ni 2 Okey. Ini adalah persamaan 4. Okey, mari kita ganti persamaan ini. First kita ganti persamaan 4 ke dalam persamaan 1. Yang ini kita ganti ke dalam ini. Ganti dekat mana? Dekat huruf Z lah. Okey. Mari kita salin dulu. 3X tambah 5Y tolak 2. Okey, Z kita ganti dengan nilai ini. Persamaan ini, sorry. Okey. So, dia akan jadi macam ni. X tambah 17Y tambah 19 negatif 19 per 2 sama dengan 13. Okey, nampak tak yang ini? Kita boleh potong dah. Kita potong jadi macam ni. Ini jadi 1. Okey, so 3X tambah 5Y. Kita buka kurungan ataupun kita darab masuk. Dia akan jadi negatif 14X tolak 17Y tambah 19 sama dengan 13. Okey, kita selesaikan yang mana boleh diselesaikan. Yang mana satu? Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Dia akan jadi negatif 12Y tolak 11X
tambah 19 sama dengan 13. Okey, sekarang ni cikgu nak buat Y sebagai perkara rumus. Kalau kamu nak buat X sebagai perkara rumus pun boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu nak buat Y. Maksudnya cikgu akan buat Y duduk sebelah kiri sorang-sorang. Okey, cikgu alih yang lain. Jadi 13 tambah 11X tolak 19 negatif 12Y sama dengan negatif 6 tambah 11X. Y sama dengan negatif 6 tambah 11X per 12. Okey. Masalah dia kat sini, ada negatif, betul tak? So, kita kena hapuskan negatif ni. Kita tak boleh lah padam je negatif tu, tak boleh. Dia akan jadi macam ni. Tengok betul-betul lah. Y negatif 6 ini akan jadi 6. Positif 11 ini akan jadi negatif 11X per 12. Kenapa jadi macam tu? Kita bawa negatif ni ke sana lah. So dia akan jadi positif macam ni. Boleh? Okey. Jadi ini adalah persamaan yang ke-5. Okey. Okey, langkah seterusnya kita ganti persamaan 4 ke dalam persamaan 2. Yang ini masuk ke dalam ini, ganti ke dalam persamaan 2. So dia akan jadi macam ni. Kita cikgu besarkan sikit. Negatif 5X tolak 2Y tolak 4 negatif 19 tambah 17Y tambah 14X per 2 sama dengan 20. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nilai ini kita boleh bahagi, betul tak? Kita boleh permudahkan. Maksudnya ini kita potong jadi 1, ini kita jadi 2. So nilai ini nanti kita darab masuk lah. Ini darab ini darab ini, kemudian darab dengan ini. Jadi dia akan jadi macam ni. Negatif 5X tolak 2Y negatif 2 darab negatif 19, dia akan jadi positif 38, dan dia akan jadi negatif 34Y, dan dia akan jadi negatif 28X sama dengan 20. Okay, kita selesaikan yang mana boleh diselesaikan. X dengan X, Y dengan Y. Okay, negatif 5X tolak 28X, dia akan jadi negatif 33X. Negatif 2Y tolak 34Y, dia akan jadi negatif 36Y. Tambah 38 sama dengan 20. Okey, dekat sini kita kena jadikan Y sebagai subjek, sebab sebelah pun kita jadikan Y, dia mesti sama. Kalau sebelah Y, sini pun Y jugalah. Maksudnya kita kena pindahkan nilai selain pada Y lah. Tinggallah negatif 36Y kat sini. So tolak 38 tambah 33X negatif 36Y, 20 tolak 38 jadi negatif 18. Okey, sekarang ni kita nak Y sahaja sebelah kiri. Masalahnya ada negatif. Macam mana kita nak pindahkan? Okey, part ini tricky sikit. Tengok betul-betul. Katakan cikgu pindah 36 je dulu. Macam ni.
per 36. Bila cikgu pindahkan negatif ni ke sebelah, dia sama macam yang persamaan nombor 5 tadi. Dia akan efek pada yang atas sini je. Maksudnya, negatif dengan negatif, dia akan jadi positif 18. Negatif dengan positif, dia akan jadi negatif 33x per 36. Inilah persamaan yang ke-6. Boleh setakat ni? Okey. Kita teruskan ke langkah yang seterusnya. Okey, next kita ambil persamaan 6 dan persamaan 5, kita letak dia sebelah menyebelah. Macam ni. Cikgu ambil persamaan 6 ni, cikgu letak kat sini. Cikgu ambil persamaan 5 ni, cikgu letak kat sebelah dia. Nampak? Okey, cikgu besarkan. Okey, kemudian kita darab silang. Maksudnya ini naik atas, ini naik atas. Dia akan jadi macam ni. 18 tolak 33x 12, 6 tolak 11x sama dengan 36. Darab dengan 36. Okey, kemudian kita darab masuklah. Hasil dia jadi macam ni. 216 tolak 396x 216 tolak 396x. Okey, katakan cikgu nak kumpul yang x ni di sebelah kiri dan nombor sahaja di sebelah kanan. Maksudnya, ini cikgu pindah ke sini. Yang ini cikgu pindah ke sebelah sana. Dia akan jadi macam ni. Negatif 396x tambah 396x 216 tolak 216. Okey. Nilai yang sama, cuma simbol saja yang berbeza. Apa jawapan dia? Good. Sifar. Ini pun sifar. Okey, kalau kamu jumpa macam ni, sifar sebelah kiri, sifar sebelah kanan, ini bermaksud kita boleh tulis macam ni. Sistem persamaan linear ini mempunyai penyelesaian tak terhingga kerana sifar sama dengan sifar. Bermaksud soalan ini sebenarnya adalah jenis yang kedua, yang ini. Boleh? Okey, kita teruskan ke contoh yang ketiga. Pernah nampak tak soalan ni? Kita dah pernah selesaikan persamaan ini dengan menggunakan kaedah penggantian. So, hari itu kita dapat jawapan dia X sama dengan 15, Y sama dengan 120, Z sama dengan 45. Okey, kalau kamu perasan, setiap nilai ni dia ada setiap nilai X ni ada satu jawapan. X ada jawapan dia satu nilai, Y pun ada jawapan dia satu nilai, Z pun ada jawapan dia satu nilai. Jadi, kita boleh katakan bahawa sistem persamaan linear ini mempunyai satu penyelesaian. Jadi soalan ini sebenarnya tergolong dalam kategori pertama yang ini. Boleh? Okey. Jadi setakat ini sahaja video jenis sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Terima kasih.